Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Dika. Hari ini saya akan berkongsi mengenai kisah dakwah Nabi Rasulullah ke kota Taif. Seperti yang kita tahu, Taif terletak di wilayah Mekah di pegunungan Al-Sarawat, Arab Saudi, bekas wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kalau memandu dari Jeddah mengambil masa 2 jam dan dari Mekah 60 km jaraknya. Oleh kerana ketinggian 1879 meter, kawasan ini selalu dituruni hujan. Bandar ini mempunyai iklim yang dingin sepanjang tahun dengan musim panas yang ringan iaitu 80 hingga 90 Fahrenheit darjah dan musim sejuk yang sejuk 40 Fahrenheit. Okey. Seterusnya ialah kisah sedih Rasulullah yang ingin berdakwah ke kota Taif. Usaha dakwah Rasulullah SAW mengajak penduduk Mekah kepada akidah dan ajaran Islam sudah maksimal. Boleh dikatakan semua penduduk Mekah sudah didekati dan diberi peluang mendengar seruan baginda. Rasulullah SAW dan para sahabat mendekati mereka dengan membacakan Al-Quran, berhujah atau diperlihatkan mukjizat. Bukti kebenaran baginda SAW sebagai seorang rasul. Seterusnya, Rasulullah SAW mengalihkan tumpuan dakwanya kepada kabilah-kabilah dari luar Mekah. Rasulullah berharap akan memperoleh penyokong-penyokong perjuangan dari luar Mekah. Maka Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk berdakwah di Taif kerana Taif paling berdekatan dengan Mekah, iaitu jaraknya hanya 80 km. Taif terletak di bahagian tenggara Mekah. Masa tu kabilah Thaqif menghuni Taif sejak berapa lama? Baginda mengharapkan agar Bani Thaqif dapat menerima seruan dakwah dan membantu baginda kerana kedudukan Bani Thaqif yang paling hampir dengan kota Mekah. Selain daripada itu, baginda juga mempunyai hubungan keluarga sebelah ibu dengan mereka. Ini adalah kerana ibu pada Hashim bin Abdul Manaf iaitu Atikah berasal daripada keturunan Bani Salim yang juga keluarga kepada Bani Thaqif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 selepas kerasulan Rasulullah SAW berjalan ke Taif ditemani oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Mereka berjalan menempuh panas terik matahari. Hawa panas padang pasir tidak sedikit pun memgoyahkan semangat mereka. Keimanan adalah sebab baik bekal hati dan jiwa mereka pada saat itu. Seawal mereka tiba di Taif, mereka telah bertemu dengan 3 orang pemimpin Taif di gerbang masuk ke kota Taif. Mereka ialah anak-anak Amr bin Umair iaitu Abdul Yalil, Masud dan Habib. Pada awalnya mereka menyambut baik kedatangan Rasulullah SAW atas dasar baginda adalah salah seorang pemuka Mekah dari Bani Abdul Muttalib. Rasulullah SAW terus menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada mereka bertiga. Sebab saja Rasulullah SAW selesai bercakap, salah seorang daripada mereka telah bangun dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan beriman kepada kamu sehingga terkoyak kelambu Kaabah." Seterusnya, saudaranya yang kedua pula bangun dan berkata, "Apakah Allah tidak ada pilihan lain dari kamu untuk dilantik menjadi Rasul?" Saudara-saudara yang ketiga pula berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bercakap lagi dengan kamu. Kalau kamu adalah seorang Nabi, amat berbahaya bagiku sekiranya aku tidak beriman. Tapi sekiranya kamu menipu terhadap Allah, sepatutnya aku tidak akan bercakap dengan kamu." Demikianlah sambutan awal dari penduduk Taif. Para pemimpinnya dengan terus terang menolak dakwah Rasulullah SAW. Bahkan mereka telah menghina baginda. Namun Rasulullah SAW tetap bersabar. Baginda tidak putus asa. Sebaliknya, baginda berkata kepada mereka, "Tidak mengapa kalau kamu tidak mahu mempercayai aku, tapi biarkanlah aku menyampaikannya kepada orang lain." Dengan penuh sombong mereka berkata, "Kami tidak akan memudahkan kamu berdakwah kepada kami dan juga kepada orang lain." Mereka terus meninggalkan Rasulullah SAW dan masuk ke dalam kota Taif. Rupa-rupanya mereka terus mengumpulkan seluruh budak-budak nakal yang ada di dalam kota, lalu dibariskan mereka kepada 2 barisan. Seterusnya mereka mengarahkan budak-budak nakal ini membalik Rasulullah SAW dengan batu bila baginda memasuki kota Taif.
Benar sebaik saja Rasulullah SAW memasuki kota Taif dan belum pun sempat bercakap dengan siapa, baginda telah dihujani dengan lontaran batu sehingga berdarah kaki baginda. Sayyidina Zaidah yang melindungi Rasulullah SAW dengan jasadnya, sebab itu dia punya luka lebih teruk dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dan Zaid berhenti rehat di bawah sebatang pokok anggur yang rindang. Pokok itu terletak bersebelahan kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah. Kedua-duanya ialah anak Rabiah yang merupakan seorang yang memusuhi baginda. Pada ketika itu kedua mereka ada di kebun itu. Melihatkan mereka berdua, Rasulullah SAW berdoa yang bermaksud, Tuhanku, kepada Dikau aku mengadu hal keletihan tenagaku, kekurangan helaku, kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Maha Penyayang lagi kasihan belas, Dikaulah Tuhan golongan lemah dan daif. Dikaulah Tuhanku, kepada siapa lagi yang hendak aku menyerah? Apakah kepada orang yang jauh membenci daku, atau kepada seteru yang telah kau beri kuasa mengatasi daku? Kiranya tiada kemarahan kau ke atasku, tidaklah aku peduli. Namun afiat darimu lebih luas bagiku, ku berlindung dengan cahayamu. Dikaulah yang menerangi kegelapan, dengan urusan dunia dan di akhirat menjadi baik. Aku berlindung denganmu dari turunnya ke atasku kemurkaanmu, atau terturun kemarahanmu. Bagi kau jua tempat kembalinya hingga tercapai keredoanmu. Dari dah upaya ku cari denganmu ya Tuhan. Mendengar rintihan Rasulullah itu, Allah telah menghantar malaikat Jibril dan malaikat penjaga Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Kata Jibril, wahai Rasulullah, Allah telah mengutuskan kami kepada kamu. Kalau kamu mahu, perintahkanlah malaikat ini untuk mentelakukan Mekah di antara dua bukit dan mereka akan musnah. Rasulullah menjawab, wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah akan melahirkan dari zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Rasulullah SAW mendoakan kaum Taif, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lalu Jibril berkata, telah benarlah mereka yang menandakan kamu sebagai berhati lembut dan penuh kasih sayang. Apabila Utbah dan Syaibah melihatkan Rasulullah, mereka berasa kasihan. Lalu mereka menghantar seorang hamba Nasrani bernama Adas membawa sebekas anggur kepada Rasulullah SAW. Pergilah engkau membawa anggur-anggur ini kepada mereka berdua di sana itu. Perintah Utbah kepada hamba Nasrani itu yang bernama Adas. Baginda SAW amat gembira kerana ada juga penduduk Taif yang mengasihani mereka. Baginda SAW mengucapkan terima kasih kepada Adas. Ketika baginda mahu memakan anggur tu, baginda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baginda menyukar anggur itu ke dalam mulut baginda. Apabila Adas mendengar ucapan baginda itu, Adas berasa hairan lalu berkata, kalimah yang aku ucapku tidak dituturkan di sini oleh penduduk di negara ini. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, kamu datang dari negeri mana dan apa agama anutan kamu? Lalu Adas menjawab, aku penganut agama Nasrani dan aku berasal dari negeri Ninawa, sebuah negeri di Iraq. Baginda bertanya lagi, kau dari negeri seorang soleh bernama Yunus bin Matta. Lalu ada bertanya, apa yang kau tahu tentang Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, dia itu saudaraku, dia ialah seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran surah Yunus yang menceritakan perihal Nabi Yunus. Mendengarkan itu, Adas berasa begitu takjub lalu memucuk kepala, tangan dan kaki Rasulullah SAW. Lalu Adas memeluk Islam di situ juga. Kemudian Adas kembali mendapatkan tuannya Utbah dan Syaibah. Lalu Adas dimari kerana memuliakan Rasulullah SAW. Mereka berkata, celaka kau wahai Adas, kenapa kau mengucuk kepala, tangan dan kaki lelaki itu? Lalu Adas menjawab, wahai tuanku, tiada apa di dunia ini yang lebih baik daripada apa yang aku lakukan tadi, kerana sesungguhnya lelaki itu telah mengkabar kepadaku perkara yang tidak diketahui manusia biasa kecuali oleh seorang Nabi. Demikianlah kesusahan yang ditanggung Rasulullah SAW dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Baginda sangat ingin menyelamatkan umatnya. Hebatnya jiwa seorang Nabi.
Lepas tu dalam kembali ke Mekah, dalam perjalanan kembali ke Mekah, Nabi singgah di Wadi Naklah, di mana sekumpulan jin mendengar baginda mengaji Al-Quran. Okay, pada tahun 630 Masihi, baginda kembali semula ke Taif dan mengepung kota itu. Bagaimanapun baginda gagal menawar kota itu sebelum tibanya bulan haram, iaitu bulan yang diharamkan berperang. Tetapi pada tahun berikutnya, wakil Bani Thaqif tiba di Mekah untuk memulakan Islam penduduk kota itu. Okay. Okay, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.